Korang pernah dengar tak? Pada waktu dahulu, tahun 2013, Sabah di Lahad Datu pernah diceroboh oleh pengganas. Diorang datang nak berperang dengan Malaysia, geng. Pada waktu tu, kita ni nyaris-nyaris berperang besar dengan Sulu. Sulu ni dekat Filipin. Dan dikatakan anggota kita ramai yang mati. Dikatakan juga anggota kita ni susah nak bunuh tentera Sulu tu. Sebab apa? Sebab tentera dorang ada pakai pendamping. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Selamat malam, welcome back to my Sherry Puaka. Dan share kita pada malam ni tentang sesuatu yang mistik. Tentang benda ni berlaku di alam kita yang sebenar-benarnya. Berlaku pada tahun 2013. Selain itu rakan-rakan sekalian, jangan lupa untuk like, share dan on button notification. Jangan lupa subscribe, geng. Dan thank you juga kepada mereka yang bagi super chat dan super gift. Semoga Tuhan panjangkan umur dan murahkan rezeki awak. Jadi tak naklah sembang panjang-panjang. Cerita pada malam ni tentang Malaysia, geng. Malaysia ni pernah nak berperang sekali dulu. Cerita pada malam ni ada mistik sikit, ada seram sikit. Dan benda ni berlaku pada tahun 2013 sewaktu Sulu attack Malaysia. Sulu ni siapa, bang? Sulu ni merupakan anggota tentera yang berasal daripada Filipin. Mereka berhasrat untuk merampas Lahad Datu yang berada di Sabah. Diorang claim Lahad Datu ni diorang punya. So diorang hantar tentera nak attack, nak rampas balik Lahad Datu ni. Time tu ramai gila askar, polis dan tentera-tentera lah digerakkan ke Lahad Datu untuk mempertahankan Malaysia. Dikatakanlah anggota kat sana cakap masa diorang berperang lawan Lahad Datu ni ibarat berperang melawan syaitan. Kenapa lawan syaitan? Sebab macam-macam benda mistik lah yang berlaku. Antara benda mistik yang berlaku adalah dikatakan tentera Sulu ni kebal. Tapi itulah, bila ceritakan pasal kebal ni, time tu ramai yang tak percaya. Ramai cakap macam, ya ke kau ni menipu je lah. Tak wujud benda-benda kebal macam ni dekat zaman 2013. Tapi ini kata anggota lah. Anggota yang bertugas kat Lahad Datu. Dia cakap, waktu tu tentera Sulu dengan kita tengah berperang, kita menembak berpuluh-puluh das tembakan, machine gun, pistol, sniper, semua benda kita tembak lah. Sampai satu tahap, badan tentera Sulu ni berpeluh. Banyak tembakan yang terkena. Baju diorang koyak rabak, geng. Bukan setakat koyak rabak, badan diorang setiap berasap. Kenapa berasap? Sebab banyak sangat peluru yang datang ke arah diorang. Tapi satu luka pun tak nampak. Bukan setakat luka, darah pun tak ada, geng, di baju-baju diorang. Yang nampak hanyalah baju diorang yang koyak rabak sebab kena peluru. Tengah tembak ni, memang tu relax berjalan. Baju dah koyak ni kena peluru, dia relax di jalan. Tak rasa apa-apa. Ya Allah, geli. Macam tu. Polis siap cakap, kita ni berperang dengan syaitan ni, berperang dengan zombie. Kenapa dengan zombie? Tembak badan tak mati, geng. Tembak badan ibarat tembak besi. Nak bagi dia mati kena tembak kepala. Pecung, pom. Baru diorang down. Ini anggota juga cerita. Pada waktu ni diorang pergilah periksa kawasan dan ternampak ada seorang tentera Sulu yang dah jatuh. Dah jadi mayat kena tembak di kepala. So diorang pun pergilah cek mayat tersebut. Bila tengok badan dia penuh dengan kesan-kesan peluru. Bukan badan, baju dia. Baju dia penuh dengan kesan-kesan peluru. Tapi bila dikoyak bajunya, dekat badan dia tak ada satu peluru pun yang tembus, geng. Cuma yang ada hanyalah di bahagian kepala sahaja. Ada juga cerita di mana rakyat lokal, rakyat tempatan Lahad Datu ni, diorang cakap yang baju kami banyak sangat hilang. Sidai pagi, 5 minit lepas tu hilang bajunya. Tak tahu mana pergi. Baju yang sidai hilang, baju dalam almari hilang. Entahlah, tak tahu nak buat apa. Dan diorang juga cakap, diorang banyak nampak baju-baju yang terdampar di atas jalan. Baju-baju lama lah. So bila diorang pergi ambil baju tu, pergi tengok-tengok, baju tersebut penuh berlubang dengan bekas peluru. Tapi yang peliknya, baju tu hanya ada kesan peluru. Kesan darah setitik pun tak ada. Tapi kalau fikir logik lah kan, kita tembak badan, pecepung.
kena dekat baju dia sampai koyak, mesti ada kesan darah setitik dua. Tapi tak, baju tu clean. Yang ada hanyalah kesan terbakar daripada peluru. Kenapa dia curi baju rakyat tempatan ni? Apa yang diorang nak buat dengan baju ni? Buka bandel ke? Bukan diorang nak buka bandel, geng. Diorang mencuri baju rakyat tempatan ni sebab diorang nak menyamar. Tentera Sulu ni nak menyamar sebagai orang tempatan. So dia pergi curi baju orang biasa, dia pergilah lepak minum kopi, pergi ambil ubat macam biasa. Ada lagi satu cerita di mana pada waktu ni 2-3 orang polis pergilah periksa kampung sambil bawa senapang tu kan. Sambil jalan-jalan, dia ternampak ada mayat terdampar di tengah jalan. So diorang pun pergilah. Bila pergi, diorang lihat yang, ini tentera Sulu ni, memang nampaklah pakaian tentera diorang. So bila dibelik-belik, badannya tak ada kesan darah. Memang baju dia yang berlubang-lubang, hanya ada kesan tembakan di bahagian kepala. Lepas tu, tentera tadi pun dia pergi cek lah. Dia buka baju tentera tu, dia cek badan-badan. Dia nak tengok apa yang ada. Dan ternyata, geng, yang mereka jumpa adalah sebiji tangkal. Tangkal tersebut diikat di bahagian pinggang. Dipercayai, tangkal tersebutlah yang buat mereka kebal. Itu je ke? Bukan. Ada lagi. Pernah diceritakanlah pada satu hari, diorang ni tengah bertugas dekat ladang kelapa sawit. Tengah-tengah duk monitor ni, takut ada penganas datang. Tiba-tiba, diorang nampak tentera Sulu berpakaian hitam dan putih berjalan di balik kelapa sawit. Diorang jalan relax sambil pegang senapang. So, tentera kita pun cakap lah, berhenti, jangan bergerak, angkat tangan atas bahu. Angkat tangan atas bahu macam zaman sekolah. Angkat tangan, letak. Angkat tangan, letak. Bukan angkat tangan atas bahu. Angkat tangan, berhenti. Macam tu. So, bila askar kita cakap macam tu, diorang tak ikut. Diorang teruskanlah berjalan. So, askar kita pun bagi amaran. Kalau kau langkah lagi, kita orang tembak. Diorang langkah macam biasa. Askar kita pun tembak lah. Pecu. Dan kau tahu apa jadi? Peluru-peluru tembakan tadi ibarat menembusi askar-askar Sulu. Ibarat tembak ke dalam asap, geng. Ni badan dia ibarat tembakan tu menembusi. Tak kena badan pun. Dan askar Sulu kelihatan makin lama makin ramai mara ke arah askar tadi. So ada seorang ni lah, askar ni dia macam, ya Allah, apa aku nak buat ni? Dia macam dah confused, tak tahu nak buat apa. Dia pun laungkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia laungkan azan sampai habis. Waktu tu tiba-tiba segerombolan tentera Sulu tadi hilang daripada pandangan. Seakan kabus, hilang ditelan cahaya. Puitis. So macam mana tentera kita ni menghapuskan tentera-tentera Sulu pada waktu tersebut? Dalam satu regimen tu adalah 2-3 orang yang pandai bab-bab pakar mistik ni. Diorang pun pergilah buat solat hajat, buat bacaan Yasin. Semua diorang buat. Dan diorang buatlah beberapa ikhtiar. Antara ikhtiarnya adalah diorang ambil peluru-peluru sniper. Peluru yang tembak jarak jauh tu kan, diorang ambil, diorang benamkan dalam tanah. Lepas benamkan dalam tanah, diorang bacalah apa yang patut dibaca, zikir, selawat semua. Dan ada juga beberapa jenis peluru yang disembur dengan air-air Yasin. Ni sebagai ikhtiar lah. So, diorang gunakanlah peluru-peluru tersebut untuk memerangi tentera Sulu. Pada waktu mula-mula, diorang tembak, pecepuh. Tak ada efek macam biasa. Sehinggalah ada sesalah seorang tentera ni, dia start dengan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia aim betul-betul, pecepuh. Puh. Mati, geng, tentera tu. Dan walaupun tembakan kena di badan pun, tentera tersebut rebah dengan mudah. So, since that, memang tentera kita melepaskan tembakan dengan menggunakan kalimat-kalimat suci Al-Quran. Dan lepas mereka amalkan bacaan-bacaan tu, ibarat tiba-tiba tentera Sulu ni hilang kuasa kebal. Kalau dulu diceritakan, tentera Sulu ni ada kebolehan kebal. Ada kebolehan boleh berlari laju. Laju dia macam kancil. Macam mana kancil? Macam kucuk. Tak tahulah kancil laju ke tak, aku pakai sebut je. Tapi memang diorang laju. Diorang kebal. Lepas tu pada waktu siang diorang boleh gaib. Itu dikatakanlah. Tapi tiba-tiba lepas tentera kita ni mengamalkan ilmu-ilmu semua ni, ilmu-ilmu suci ayat Al-Quran ni, tiba-tiba tentera Sulu ni seakan macam hilang kekuatan dia. Dan sejak itulah tentera kita dapat menewaskan tentera Sulu. Sehingga sekarang lah dikatakan di bahagian Lahad Datu sana masih terdapat beberapa kumpulan tentera Sulu yang masih berkawal.
yang menunggu masa untuk menyerang. Tapi tak sure lah betul ke tidak. Tapi dikatakan memang dekat Lahad Datu sana bahaya, geng. Sebab tentera Sulu tersebut masih mengamalkan ilmu hitam. Masih mengamalkan benda-benda mistik yang macam ni. Jadi kalau kita nak ke Lahad Datu, make sure hati-hati, geng. Janganlah kita menjadi mangsa kepada pemangsa. That's all for tonight. Thank you guys pada yang sudi tengok share puaka pada malam ni. Macam biasalah, geng. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Kita jumpa dalam next story puaka. Terima kasih kepada yang hadir. Terima kasih kepada yang bagi super sticker dan juga super chat. Assalamualaikum. Ciao.